Baik, seterusnya kita nak lihat dua kaedah untuk menentukan titik pulang modal. Jadi kita nak lihat dulu kaedah yang pertama, iaitu kaedah margin caruman atau kaedah menggunakan formula. Kemudian baru kita akan lihat kaedah graf. Jadi menggunakan kaedah formula ni, kita kena tahu margin caruman, iaitu lebihan hasil jualan berbanding kos berubah. Jadi apa yang kita jual mestilah sekurang-kurangnya lebih banyak daripada kos berubah kita. Okey. Dan ini akan membantu perniagaan menampung kos tetap. Jadi dapat mencarum kepada pendapatan operasi. So memberi pulangan kepada perniagaan, dapatlah perniagaan membayar kos tetap. Okey, jadi harga jual tu mestilah melebihi kos berubah dan dapat membantu cover kos tetap juga. Jadi kita kena pastikan lah, jadi margin caruman ni mestilah lebih daripada kos tetap, barulah akan ada untung. Jadi untuk itu kita menggunakan rumus margin caruman seunit. Jadi formulanya ialah harga jualan tolak dengan kos berubah seunit. Okey, jadi ini rumus yang mesti dihafal lah untuk mengira margin caruman seunit. Okey, ini untuk margin caruman. Baik, kemudian untuk mengira titik pulang modal ataupun TPM, mengira titik pulang modal ialah jumlah kos tetap bahagi margin caruman seunit. Jadi kita akan gunakan formula ini untuk mengira titik pulang modal. Baik, sebelum tu kita lihat adakah anda faham tentang apa itu kos tetap, kos berubah, jumlah kos dan jumlah hasil. Jadi dalam contoh ini kita lihat apakah kos tetap, iaitu tidak berubah, iaitu biasanya dikaitkan dengan kos overhead, iaitu apakah kos overhead sini? Okey, insurans, belanja alat tulis. Ini tiga ini adalah kos berubah. Jadi kalau kita campurkan ketiga-tiga kos ini, kita akan dapat kos berubah. Cuba kita campurkan dia. Yes, betul jawapan tu. Siapa yang dah tekan kalkulator, kita akan dapat ketiga-tiga ini akan berjumlah 30,660. Baik, kemudian kos berubah. Kos berubah ialah yang berubah mengikut tingkat pengeluaran, iaitu bahan langsung dan buruh langsung. Okey. Jadi 59,000 campur 7,700. Berapa tu? Cuba tekan kalkulator. Ya, betul. Pandai. 66,700. Jadi jumlah kos ialah kos tetap tambah kos berubah. Jadi berapa kita dapat? Ya, 97,360. Okey, jumlah kos. Jadi berapakah jumlah hasil? Jadi jumlah hasil ialah harga jual. Okey, harga jual RM5. Satu unit RM5. Okey, RM5. Jadi kalau kita jual berapa unit? Kalau kita jual jumlah hasil berapa kita jual ni? Kita jual 20,000 unit. So kalau kita jual 20,000 unit, jadi 20,000 darabkan dengan RM5, kita dapat RM100,000. Okey, so bagus. Tahniah kepada yang telah mengira dengan betul dan tidak melihat kepada jawapan yang telah disediakan dalam buku teks. Okey, seterusnya kita lihat soalan yang kedua, iaitu margin caruman, iaitu harga jualan seunit tolakkan dengan kos berubah seunit RM3. Jadi inilah RM3 ini untuk menampung kos tetap. Jadi margin caruman ialah untuk menampung kos tetap supaya kita dapat untung. Okey, seterusnya kita nak kira titik pulang modal menggunakan formula. Jadi kos tetap bahagi margin caruman. Jangan lupa margin caruman ialah harga jual tolakkan dengan kos berubah seunit. So harga jual seunit RM8, kos berubah satu unit ialah RM6.40 dan 92,000 ialah kos tetap. So kita dapat 57,500 unit. Jadi untuk menukarkannya kepada RM, kita darabkan dengan
harga jualan. Sebab jangan lupa ya, harga jualan adalah sama dengan hasil jualan sama dengan jumlah kos. Jadi kita hanya perlu dapatkan hasil jualannya, harga jualannya. Jadi kita 57,500 darabkan dengan RM8 untuk mendapat RM460,000. Okey, kita lihat pula analisis titik pulang modal ini, dia komposisi dia ialah bercakap tentang kos berubah seunit, harga jual seunit dan kos tetap. So 3 elemen ini berubah, maka titik pulang modal juga akan berubah. Jadi soalan akan berkisar kepada 3 item ini. Okey, kita lihat pada contoh ini. Okey, andai kos berubah meningkat, andai kos tetap meningkat, kita lihat meningkat. Okay, secara umumnya kita boleh jangkakan jawapan yang bakal kita dapat. Kalau kita masih mengekalkan harga jual yang sama sedangkan kos kita berubah, tentulah kita kena jual unit yang lebih banyak supaya kita dapat cover kos-kos kita ini. Okay, jadi kita lihat betul tak dengan buat pengiraan. Baik, kita lihat jika kos berubahnya 8%. Okay, jadi berapakah TPM dia? Baik, kita kira untuk TPM. So TPM titik pulang modal ialah kos tetap bahagi margin caruman, iaitu harga jual seunit tolak kos berubah seunit untuk marginal cost. Jadi kita lihat di sini kalau dia ialah 8%, maka kos tetapnya ialah RM24,000 bahagikan dengan RM2 tolak 80 sen. Okey, apa yang kita akan dapat? Okey, berapakah kita akan dapat yang ini? Ya, kita akan dapat 20,000 unit TPM, 20,000 unit. Baik, sekarang dia akan berubah 80% menjadi bertambah sebanyak 40%, menjadi RM1.20. Jadi kalau kita kira, okey, bila menjadi RM1.20, iaitu RM2.80 kepada harga jual RM2, kemudian kosnya menjadi RM1.20. Yang asal tadi ialah harga jual RM2, kosnya ialah 80 sen. So kita lihat di sini peningkatan berlaku. Kita kena jual lebih untuk cover the cost. Okay, untuk tidak untung tidak rugi, kita kena tambah menjadi 30,000, asalnya 20,000 unit sahaja. Begitu juga nanti kos berubah. Kos tetap pun, kos tetap kita ubah, tetapi yang bawah ni tak ubah, iaitu RM2 tolak 80 sen. Okey, margin caruman tak berubah, hanya kos tetap. Bila kos bertambah, maknanya kita kena jual lebih untuk dapat cover kos kita, iaitu hasil jualan sama dengan jumlah kos. Tidak ada untung, tidak ada rugi bila kita kena jual RM25,000 kalau kos tetap bertambah. Okay. Kemudian jika harga jual, kalau kita jual dengan lebih mahal, tentulah pada logiknya kan, kalau kita dapat jual lebih mahal, tak perlulah kita jual banyak-banyak kan, kita boleh kurangkan hasil jualan supaya kita tak rugi dan tidak untung. Okey, jadi kita lihat di sini yang berubah ialah bawah RM2 tolak 80 sen yang asalnya. Okey, kemudian sekarang ni harga jual RM2.30 tolakkan dengan harga jual tolak dengan 80 sen. Okey, RM1.50. Okey, so kita lihat maknanya kita kena jual kurang bila kita naikkan harga barang jualan. So di sini kita lihat 3 elemen, perubahan kepada 3 elemen. Okey, baik, seterusnya kita nak menentukan berapakah yang kita kena keluarkan jika kita mensasarkan sekian-sekian banyak untung yang kita nak. Okay? Kita dah set lah kita nak untung berapa. Jadi kita akan menggunakan TPM ni untuk tahu berapakah kita kena keluarkan. Okay? Kita dah dapat lihat titik kalau kita tak ada untung. Kalau kita nak untung, kita kena keluarkan lebih daripada titik pulang
tilik modal. Jadi kita akan menggunakan rumus keuntungan sama dengan jumlah hasil jualan. Ini ialah hasil jualan. Jumlah hasil jualan tolak jumlah kos. Iaitu apakah jumlah kos? Kos tetap tambah kos berubah. Okey, untuk mendapatkan jumlah kos. Jadi bagaimanakah kita mendapat hasil jualan? Hasil jualan seunit darab kuantiti yang kita jual. Okey, jadi kita akan dapat formula ini bila diringkaskan kita akan dapat berapakah unit yang kita nak tu. Okey, darabkan dengan margin caruman seunit tolak kos tetap. Alright. Jadi lihat kos ini, lihat contoh berikutnya ini. Dikehendaki mengira untung atau rugi jika kita keluarkan 115 atau 200,000 unit. Jadi kita masukkan saja formula tadi ke dalam masukkan unit-unit ini ke dalam formula tadi. Okey. Baik, kita lihat sini. Mana satukah kos tetap dan kos berubah dalam soalan ini? Mana satu kos tetap, mana satu kos berubah? Okey. Kos berubah dia dah tuliskan bahan dan buruh. Kemudian kos tetap ni yang sama dengan overhead. Kalau awak nampak sini, ini semua adalah yang overhead. Kita belajar dalam tajuk pengeluaran sebelum ini. So kita masukkan angka ini ke dalam formula tadi. Kita keluarkan 115,000 unit. Okey, berbanding dengan 200,000 unit. Okey, so kita masukkan saja margin caruman tadi, harga jual. Okey, berapakah harga jual tadi? Harga jual RM5. Okey, kita lihat situ RM5. Okey, kemudian kita akan tengok margin caruman seunit. Bagaimana mengira margin caruman? Iaitu harga jual tolak dengan kos berubah seunit. Okey, untuk harga jual ialah RM5, kos berubah ialah RM2.5 tambah dengan RM2. Okey, jadi dapat RM5 tolak RM4.5, 50 sen. Jadi margin caruman seunit ialah 50 sen seunit. Okey, dapat okey. Jadi kita masukkan margin caruman seunit, kemudian kos tetap kita lihat bagaimana campurkan semuanya. 30, 40, 45,000 campurkan semuanya. Okey. Jadi kita lihat dah settle dah kos tetap. Right, so itu yang kita dapat lihat lah dalam jawapan ini. Jadi kita bandingkan, jika dia hendak mengeluarkan 115,000 unit, maka untung yang diperoleh ialah 12,500. Jika dia mengeluarkan 200,000 unit, untung dia ialah 55,000 unit, RM55,000. So kalau dia nak untung RM55,000, dia kena keluarkan dan jual 200,000 unit. Okey, kalau dia hanya hendakkan 12,500 untung sahaja, dia hanya perlu keluarkan 115,000 unit sahaja. Alright. Okey. So, dengan ini membantu pihak pengeluaran merancang berapakah yang dia kena keluar dan jual. Dia kena keluarkan pengeluaran dan berapakah dia kena jual jika dia berkehendakkan sesuatu jumlah keuntungan. Okey, jadi kita pergi kepada formula lah. Jadi formula berapa banyak unit yang dia kena keluarkan ialah kos tetap tambah untung sasaran. Jika kita lihat TPM, iaitu tidak ada untung, tidak ada rugi, hanya kos tetap tambah margin caruman. Tapi kali ini kita akan tambahkan. Jadi berapakah unit tu mesti bergantung pada berapakah yang kita sasarkan keuntungan yang kita hendak. Okey. Baik, dalam kes ni sekiranya dia mensasarkan RM200,000. So kos tetap dia memang 45. So berapa banyak dia nak untung? Dia nak untung 200,000. So dia kena keluarkan 490,000 unit untuk dijual dan dia mesti habiskan jual semua 490,000 unit ini. Okey, contoh yang berikutnya, sekiranya
Okey, sekiranya kos berubah itu berkurang. So kalau kos berkurang maknanya dia dah tak perlulah kos dia dah berkurang, maknanya dia tak perlulah jual sebanyak yang sebelum ini. Okey. Kalau sebelum ini dia nak RM200,000, dia kenakan sampai RM490,000. Tetapi jika kos berubahnya berkurang, nampak tak? Dia hanya perlukan tadi berapa? Tadi RM490,000. Sekarang hanyalah 306,250 unit sahaja sebab kos berubahnya sudah berkurangan. Asalnya ialah RM4.50, dia berkurang 30 sen. So jadi RM4.20. Alright. So nampak tak kat situ? Jadi kalau kita dapat mencarikan kos yang lebih murah untuk menghasilkan sesuatu keluaran, contohnya dalam kes ni bahan nak buat sabun tu kita jumpa bahan mentahnya adalah lebih murah, maka kita tak perlulah jual sebanyak mana berbanding kalau harga kos tu turun 30 sen saja dan kita tak perlulah jual sebegitu banyak. Alright, seterusnya kita lihat jika soalan bagi perbandingan macam ni 2016 dan 2017. Bagaimana kita nak menghitung kos berubah seunit? Okey, kita lihat sini untuk perubahan tahun berlaku tak perubahan kos? Ya, berlaku. Daripada 135,000 dia berubah menjadi 140,000. Jadi nampak tak perubahan dia? So perubahan dia sebanyak berapa perubahan? Perubahan kos RM5,000. Okey, nampak tak RM5,000? Kemudian apabila dia berubah kos, itu berapakah perubahan dalam unit yang dia keluarkan? 50 kepada 52,500. Dia berubah sebanyak 2,500 unit. Jadi perubahan itulah yang kita lihat kos berubah. Okey, jadi kos berubah untuk 2,500 unit ialah RM5,000. Alright, so kita nak cari satu unit. So 2,500 unit, kos berubahnya ialah RM5,000. Jadi kalau satu unit sama dengan 5,000. Nak cari satu kan, kosnya mesti makin kurang. So makin kurang mestilah bahagi 2,500, kita dapat RM2. So kita telah mengira kos berubah seunit. Alright. Okay, seterusnya kita nak lihat kos tetap. Okay. Kos tetap sama dengan sama dengan berapa? Okay, kita nak lihat dari soalan ini menggunakan formula jumlah kos. Okay, jumlah kos sama dengan kos tetap tambah kos berubah. Okay, jadi kita lihat di sini. Okay, kita lihat sini ya. Jumlah kos. Jumlah kos adalah kos tetap tambah kos berubah. Jadi tadi kita sudah mengira kos berubah, iaitu RM3 satu unit. Berapa? RM2. RM2 satu unit. Jadi kita nak kira pada tingkat berapa pengeluaran. Tak kisah ya, awak boleh pilih yang 2016 ke atau 2017. Katalah awak nak ambil yang 2017 pun boleh. Okey. Jadi untuk mengeluarkan 52,500. Okey, untuk mengeluarkan 52,500, kos berubah tadi kita dah kira RM2 satu unit dan jumlah kos juga telah diberi. Okey, jumlah kos untuk 2017 ialah RM140,000. Jadi kita lihat di sini kita dah dapat RM140,000 untuk jumlah kos. Jadi boleh tak kita cari kos tetap? Jadi sini ialah 140,123 sama dengan kos tetap tambahkan dengan berapa ni? 52,500
Okey, 500 darabkan dengan RM2 iaitu 105,000. Jadi kos tetap adalah sama dengan 140,000 tolak 105. Jadi kos tetap sama dengan berapa? Cuba kira. Ya, iaitu RM35,000. So sekarang kita dah dapat kos tetap RM35,000. Dapat? Okey, tahniah. Seterusnya kita masukkan dah apa yang kita jumpa tu di dalam formula harga jualan dulu. Okey, kita lihat harga jualan. Okey. Harga jualan pun kita boleh pilih nak 2016 ke atau 2017. Okey. Jadi di sini jika kita menghasilkan 200,000 duit hasil jualan tu ialah 200,000 ya. Jika hasil jualan 200,000 ini ialah untuk menghasilkan berapa unit? 50,000 unit. Okey, 50,000 unit. Kita dapat jualan 20,000. So kalau satu unit bermaksud 200,000 unit, RM200,000. Okey, bahagikan dengan 50,000 unit. So kita akan dapat berapa? RM4. So RM4 itu ialah harga jual. Sama juga kalau anda gunakan dalam tahun 2017, 210 bahagikan dengan 52,500 unit, kita juga akan mendapat RM4 harga jual. Jadi sekarang kita dah bolehlah mengira titik pulang modal. Okey, jadi titik pulang modal kita akan letakkan dalam formula kos tetap bahagi margin caruman. Okey, jadi kita dah dapat kos tetap dari hasil pengiraan, margin caruman, harga jual, okey, dah dapat harga jual RM4 dan dapat kos berubah seunit juga dah kira tadi dah dapat RM2. So kita dapatlah 17,500. Bagaimanakah kita nak tukarkan unit titik pulang modal ni kepada RM? Okey, kita darabkan dengan harga jual. Okey, berapakah harga jual? Kita dah kira sebelum ni RM4. So darabkan dengan RM4. Okey, so 17,500 darabkan dengan RM4. So nilai RM di sini ialah RM70,000. Okey, jadi hasil kita ialah RM70,000. Kita tak untung dan tidak rugi. Right? Okey, seterusnya apa soalan dia? Soalannya ialah jika mensasarkan keuntungan 20,000 unit, kita nak untung sebanyak 20,000 unit. Jadi mensasarkan 20,000 unit, kita letakkan dalam formula yang tadi tambah untung sasaran. Okey, iaitu tadi ialah kos tetap. Okey, kos tetap bahagi untung sasaran bahagikan dengan margin caruman. Okey, jadi kos tetap tadi kita dah kira juga 35,000. Margin caruman tadi iaitu hasil jualan seunit tolak dengan kos berubah seunit, kita dapat RM2. So kita akan dapat unit, kita kena keluarkan 27,500 unit jika kita hendak untung sebanyak 20,000 unit. Okey, seterusnya soalan yang kedua, soalan yang F, iaitu jika kita kos kita berkurang. So kalau kos kita berkurang, maksudnya kita boleh jual kurang lah. Okey, tak perlulah jual banyak sangat untuk mendapatkan TPM. Baik, jadi kalau kurang 5% asalnya berapa tadi? Dia kata kos berubah. So kos berubah asalnya, okey, kos berubah tadi kalau kita lihat daripada pengiraan kita, kos berubah asalnya ialah RM2. Jadi bila dia berubah 5%, dah tinggal RM1.5 sahaja. Okey, jadi RM1.5. Ini ialah kos berubah seunit. Okey, kemudian tadi kita dah kira harga jual seunit ialah RM4. Okey, jadi apabila kos berubahnya makin murah, so margin carumannya makin sikit. So kita hanya perlu mengeluarkan 34,000 unit. Okey, jadi kalau TPM kita kena keluarkan 17,500. Okey, jadi bila
kos berubah, maka kita akan ubahkah berapakah unit yang kita kena keluarkan. Okey, so 20 soalan F. Baik, yang tadi tu 27,000 dah selesai. Yang F tadi ni dia kata ada untung sasaran. Okey, jadi tadi dah kita kurangkan kos berubah dah lah kurang. Kemudian kita nak kekalkan untung sebanyak RM50,000. Jadi kita kena tambahkan RM50,000 kepada formula. Okey, kepada formula. So kita kena keluarkan 34,000 unit. Okey, kalau kita tak nak untung, kita tak perlulah sampai 34,000. Kalau kita tak nak untung, kita hanya perlu keluarkan 17,500 saja. Tapi sebab kita nak untung sebanyak RM50,000, maka kita kena keluarkan 34,000 unit. Okey, jadi soalan yang terakhir yang ditanya ialah, dalam soalan itu dia tanya jika unit tu ialah 50,000 unit, berapakah keuntungan dia? Okay, jadi kita nak guna formula yang mana? Kita boleh gunakan formula di mana unit keluaran darab margin caruman tolak dengan kos unit. Okay, kalau kita buat isi dia dalam formula, kita akan terus dapat lah. Okey, iaitu kita nak keluarkan 5,000 unit. Okey, margin caruman tadi, okey, asalnya ialah harga jual tolak harga jual tadi tolakkan dengan kos berubah. Harga jual RM4, kos berubah RM2. Tetapi jika kita tak ingat tentang formula ini, kita boleh menggunakan formula untung sama dengan jumlah hasil. Okey, jumlah hasil tolak dengan jumlah kos. Okey, tapi jalan kerjanya agak panjang sikitlah jumlah kos, iaitu jumlah hasil ialah harga jual. Harga jual ialah RM4 darabkan dengan RM50,000. Kemudian berapakah jumlah kos? Kos tetap kita tadi kita dah kirakan kos tetap kita. Berapa kos tetap kita tadi? Okey, kos tetap kita tadi ialah RM35,000. Okey, kita dah kirakan tadi. Kos tetap RM35,000. Okey, jadi kos berubah RM2 seunit. So kita dah ada kos tetap. Okey, jumlah kos ialah kos tetap tambah kos berubah. So kos tetap tadi dah kira RM35,000 dan kos berubah. Okey, kos berubah kita nak keluarkan sebanyak 50,000 unit dan kos berubah seunit ialah RM2 seunit. Jadi kita darabkan 5 kali 4, 20, 1, 2, 3, 4, tolak. Okey, kita kirakan yang ini dulu. Jadi 50,000 kali 2, 1, 2, 3, 10,000. Jadi berapa ni? Okey, ni betul tak ni? 20. Okey, jadi ini RM200,000. Okey, jadi kita kira macam mana kita nak dapat ni. Okey, so RM200,000 tolakkan dengan RM45,000. So berapa tu? Betul tak kira ni? 5 kali 4, 20. 4 kali 50, 1, 2, 3. 200,000 tolakkan dengan ni 35,000. Kos berubah harga RM2 kali berapa? 50,000. 50, 1, 2, 3. Okey, 50,000 darab RM2 ialah RM100,000. Okey, so RM135,000. Jadi 200 tolak RM200,000. Okey, tolakkan dengan RM135,000 sama dengan RM65,000. So keuntungan jika menggunakan formula jumlah hasil tolak jumlah kos juga sama, tetapi tengoklah lama nak boleh jawapan, panjang jalannya. Jadi kalau pelajar hafal formula, jadi memudahkan hiduplah untuk menjawab soalan ini. Okey, jadi untuk mencuba soalan ni anda boleh rujuk soalan di muka surat 275 nombor 4 dan nombor 5 buku teks. Terima kasih, selamat menjawab.